إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح صاحب هذا الكتاب شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين، آمين. Kata Al-Imam Ahmad bin Muhammad Dardir rahimahullahu ta'ala: takhalufun lil ghairi wahdaniyah fi dzati aw sifatihi al-aliyah fal fi'lu wal fi'li fatta'thiru laysa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala, wa man yaqul bi tab'i aw bil 'illati fadhaka kufrun 'inda ahli al-millati, wa man yaqul bil quwwatil muwadda'ah wa man yaqul bil quwwatil muda'ati fadhaka bid'iyyun fala taltafiti. Qala an-nazim, kata Imam Dardir rahimahullahu ta'ala dalam bait yang ke-24, katanya: takhalufun lil ghairi wahdaniyah fi dzati aw sifatihi al-aliyah. Terjemahannya seterusnya ialah bersalahan Allah Ta'ala dengan yang lain. Perbincangan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith telah dibincangkan dalam kelas sebelumnya. Seterusnya keesaan Allah Ta'ala pada zatnya, sifat-sifatnya yang tinggi. Wal fi'li fat ta'thiru laysa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Maka perbuatannya, maka pemberian kesan tidak ada sama sekali yang memilikinya, melainkan hanya milik yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, Maha Agunglah dan Maha Tinggilah Dia. Baik, sambung dalam perbincangan kita, masih lagi dalam bahagian sifat salbiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang terakhir dalam kategori salbiyah daripada 20 sifat yang wajib dipelajari secara tafsil oleh mukallaf. Sifat wahdaniyah ada 5 dalam 20 tersebut, ini yang terakhir. Kalau ikut turutan yang ke-6 lah, sebab bermula dengan wujud, iaitu sifat nafsiyah. Tapi kalau dalam kategori sifat salbiyah, dia sifat yang ke-5, dia sifat yang terakhir. Qala rahimahullah wahdaniyah, itu nama dia lah. Wahdaniyah diterjemahkan dengan keesaan ataupun esa Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian bahasa disebut asa, bahagian bahasa disebut esa, bahagian bahasa cuma disebut sa tanpa tu lah, tanpa disebut dengan tu.
Sebab kalau daripada permainan bahasanya, kalimah satu tu sendiri dia dua patah. Kalimah satu tu dia dua patah, satu. Jadi untuk menunjukkan makna tunggal, maka sebut sa. Tu daripada permainan bahasa orang Melayu kita lah. Cumanya sa ni kadang-kadang ditambahkan hamzah wasal pada awalnya. Hamzah wasal pada awalnya. Jadi bunyi esa ataupun asa. Tu dia punya asal usul percakapan lah. Kita sebut satu pun tak apa. Cuma bahasa yang biasa digunakan ialah tunggal lah. Tunggal ataupun disebut sebagai keesaan. Tu daripada sudut terjemahan ke bahasa kita lah. Maka wahdaniyah Allah ini fi dzati aw sifatihil aliyah, kemudian masuk dalam bait yang ke-25 sepatah wal fi'li. Jadi fi dzati aw sifatihil aliyah wal fi'li. Wahdaniyah esa Allah Taala fi dzati, pada zatnya. Disebut dengan bahasa kitabnya nisbah zatnya. Aw sifatihil aliyah, atau tu dengan makna waw lah. Cuma dia nak jaga susunan nazam syair tersebut, digantikan dengan au bermakna waw, iaitu dan. Esa juga pada sifatnya, nisbah sifatnya Allah al-aliyah yang maha tinggi. Wal fi'li, dan esa juga pada perbuatannya nya Allah. Situlah dia punya perbincangannya. Tu kita punya kerangka perbincangan sifat wahdaniyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala diambil daripada asalnya kalimah wahdah lah. La ilaha illallah wahdah. Apa makna wahdah? La syarikalah. Itu tafsir bagi kalimah wahdah. Tiada Tuhan melainkan Allah, wahdah. Tunggal ia, esa ia. La syarikalah. Apa makna esa? Tidak ada sekutu, tidak ada yang berkongsi, tidak ada syarik baginya, bagi Allah. Itu asal perkataan wahdaniyah adalah wahdah daripada satu. Kemudian dipanjangkan lagi lah dalam perbahasan. Boleh tengok dalam kitab-kitab Arab, macam mana yang tambah alif, nun, macam mana tambah ya, macam mana dan tambah ta marbutah di belakang tu. Itu di luar daripada perbincangan kita lah. Itu. Maka esa Allah Subhanahu wa taala kita faham daripada kiasan ataupun kefahaman daripada perbahasan sifat salbiah seperti yang sebelum ni. Dia merupakan satu ibarat ataupun satu nama yang diambil daripada kefahaman sifat. Maka wahdaniyah bagi Allah dengan makna ketiadaan berbilang. Dia panggil adamut ta'addud. Ketiadaan berbilang, ketiadaan banyak. Itu sifat Tuhan lah. Maka ketiadaan banyak tu diterjemahkan ataupun diambil makna lazimnya dengan esa ataupun tunggal. Maka wahdaniyah ialah ibaratun an salbil kathrah fi dzati was sifati wal fi'li. Wahdaniyah ialah ibarat daripada ternafinya banyak. Sama ada banyak tu pada zat atau pada sifat atau pada perbuatan. Itu asal perbincangannya. Maka satu yang kita katakan satulah, tunggal ataupun satu dengan bahasa kita yang mudah, pada Allah sebagai sifat bagi Allah dengan maksud tidak berbilang, ada muta'addud, dan juga dengan maksud tidak banyak, iaitu adamul kathrah, tidak bajang, tidak berbilang dan tidak banyak. Dia ada muta'addudi wa adamul kathrati, ketiadaan berbilang dan ketiadaan banyak. Maka diterjemahkan ataupun disimpulkan maknanya dengan satu ataupun esa, yang juga kita sebut sebagai tunggal. Maka satu ataupun esa yang menjadi sifat bagi Allah sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala dipanggil esa yang mutlak lah. Satu dengan makna yang paling sempurna. Satu dengan makna yang paling sempurna. Maka kesempurnaan satu pada Allah ialah satu pada setiap sudut. Maka satu pada setiap sudut tu dikatakan dengan satu pada zatnya. Zat Allah tu sendiri satu. Satu juga pada sifatnya. Sifat Allah itu satu, dengan perbincangan yang kita akan bincangkan lagi lah. Dan juga perbuatannya, perbuatan Allah juga satu. Maka dia satu secara sempurna daripada tiga sudut.
tiga sudut. Bila mana kembali kepada diri Allah Subhanahu Wa Taala, esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya, dengan makna yang kita akan bincangkan. Maka satu yang sempurna ini disebut oleh bahasa orang-orang tua kita lah, disebut sebagai satu yang tidak berkawan lagi tidak berlawan. Tu kalau nak main bahasa lah, tu cara tok guru tua kita merendangkan dan memanjang lebarkan perbahasan. Dipanggil satu yang tak berkawan lagi tidak berlawan. Berkawan pun tak, berlawan pun tak. Apa makna yang tak berkawan? Maksudnya dia bukan satu yang dikumpulkan daripada beberapa juzuk dan dicantumkan jadi satu. Siapa macam kita kata satu manusia, dia dicantumkan daripada unsur lah, lagi dia tahu ada darah, ada daging, ada tulang, ada kulit, ada rambut dan sebagainya. Maka semua tu bercantum jadi satu. Dia bukan satu lagu tu, dia bukan satu yang berkumpul. Maka dipanggil satu yang tidak berkawan. Lagi pula satu yang tidak berlawan. Maksud satu yang tak berlawan ni satu yang tak ada gu, kalau bahasa utara kita lah. Satu yang tidak ada perkara lain yang menyerupai dia. Dia tak ada yang sebanding dengan dia. Diambil dengan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah Ta'ala itu setanding. Tidak ada bagi Allah Ta'ala itu satu pun yang setanding taranya. Maka dipanggil tidak ada satu yang berlawanan, dengan maksud yang boleh dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kita akan rongkai satu-satulah. Maka satu pada zat Allah, bila dilihat daripada makna tidak berkawan, dengan maksud zat Allah bukanlah zat yang dicantumkan daripada beberapa juzuk. Kita pun satu juga, sebatang tubuh manusia ataupun seorang manusia. Tapi seorang manusia tu dikatakan manusia bila dia ada kepala dan badan dan tangan dan kaki lah, baru jadi seorang. Maka dia berhimpun daripada juzuk. Macam tu juga dengan secawan kopi lah, satu cawan kopi. Maka tak dikatakan secawan kopi, melainkan dia campuran daripada kopi dan air panas dan gula, maka jadi satu. Maka ni dia panggil satu yang berlawan. Zat Allah bukan macam tu. Zat Allah bukan macam tu. Dia bukan satu yang bergabung daripada beberapa perkara yang lain dan menjadikannya satu. Ini maksud satu yang tidak berlawan, satu yang tidak berkawan. Bukan berimpun beberapa juzuk lalu menjadikan zatnya satu. Maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan itu menafikan makna satu yang sempurna bagi Allah. Maka timbul persoalan yang selepas daripada tu, adakah zat Allah ni zat yang sangat kecil sehingga tidak menerima cantuman? Maka tak juga, sebab sekecil mana pun zat itu, dia tetap memerlukan ruang, dia tetap memerlukan kawasan kosong untuk dia berada. Maka satu dengan makna yang sebegitu telah ternafi dengan perbincangan sifat mukhalafatuhu lil hawadith dalam sifat yang lepas. Maka ternafi dengan makna tu. Sebab bila kata zat Allah bukanlah zat yang menerima belah bahagi. Sebab yang menerima belah bahagi ni yang bercantum ataupun yang digabungkan daripada beberapa juzuk lah, dia jadi besar. Sebab sekurang-kurang bercantum tu dua, dan bila dia bercantum maka dia menerima belah bahagi. Setiap satu juzuk tu dah tak menerima belah. Dipanggil dalam bahasa kita sebagai jauhar firid, jauhar fardi, iaitu juzuk yang sangat kecil yang tak menerima belah bahagi. Maka zat Allah juga bukan juzuk tersebut. Sebab sekecil mana pun juzuk tersebut, sekecil mana pun zat tersebut, bila mana dia ialah juzuk yang sebegitu, dia tetap memerlukan ruang. Dia tetap memerlukan ruang kosong untuk dia menetap kat situ. Maka itu ternafi dalam perbincangan sifat wahda, sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, macam yang kita bincangkan pada kelas lepas. Sebab tu kita kata, kita sebut berulang kali, perbahasan sifat-sifat ini dia membina kefahaman. Dia membina kefahaman daripada satu perbincangan. Maka kita membina kefahaman kita dan juga kita membina ma'rifah kita ke atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengepung makna yang memastikan kesucian bagi zat Allah.
sempurna daripada segala sudut dan tidak ada sebarang kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kemungkinan yang menyamakan Allah dengan makhluk, dengan baharu, maka dia mustahil. Maka satu Allah bukan dengan makna sebegitu. Satu Allah bukan dengan makna dia juzuk yang sangat kecil, tak, bukan. Maka satu Allah bebas daripada makna tu. Dia satu yang tak berkawan, bukan dihimpunkan daripada beberapa juzuk, bukan juga dia juzuk yang sangat kecil yang tidak dapat